Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa qarabatihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi abaina wa li ummahatina. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sidang penonton, muslimin, muslimat, ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita pada malam ini mengupas suatu kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu kitab Fiqhus Sirah Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah ataupun Fiqhul Harakah daripada Sirah Nabawiyah, di mana kitab ini adalah merupakan suatu kitab yang penting untuk kita memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengatur dan juga merancang gerakan Islam, perjuangan dan dakwah ke arah mendaulatkan Islam di atas muka bumi ini. Fiqhul Harakah ia diambil daripada dua perkataan yang memberi maksud yang tersendiri. Yang pertamanya fiqh, ataupun dalam bahasa Melayu disebut fiqh, di mana makna fiqh ini secara umumnya sebagaimana yang disebut
di dalam Al-Quranul Karim. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Maksudnya, mengapakah tidak keluar suatu kumpulan daripada suatu kaum itu? Yakni bukan semuanya keluar berjihad, berperang, tetapi keluar suatu kumpulan daripada kaum tersebut untuk mendalami agama, liyatafaqahu fid din, untuk memahami dan mendalami agama, supaya apabila mereka memahami Islam, memahami ilmu-ilmu daripada Al-Quranul Karim, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kembali kepada kaum tersebut, mereka akan memberi pengajaran dan peringatan. Moga-moga kaum tersebut akan mendapat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebut liyatafaqahu fid din, iaitu mendalami dan memahami agama, yakni Islam. Oleh sebab itu, makna fiqh ini ialah memahami, kefahaman yang mendalam, kebijaksanaan yang mendalam dalam memahami nas-nas dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berasaskan dalil-dalil tersebut ia membuat keputusan, mengistimbatkan hukum, berijtihad berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara makna fiqh, iaitu mendalami agama, memahami dalil-dalil Al-Quran dan sunnah ke arah untuk berijtihad, ke arah untuk membuat keputusan-keputusan yang penting berkaitan dengan agama. Disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din." Maksudnya, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kepadanya kebaikan, man yuridillahu bihi khair, sesiapa yang Allah mengkehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, akan diberi pengetahuan yang mendalam, kefahaman yang mendalam terhadap agamanya, yakni terhadap Islam. Oleh sebab itu, makna fiqh ini ialah suatu kefahaman yang mendalam, ilmu yang meluas dalam memahami nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis, supaya dengan kefahaman yang mendalam dan luas itu, ia dapat menentukan sesuatu hukum, sesuatu keputusan, sesuatu perkara yang penting untuk kehidupan kita sebagai seorang Muslim secara individu ataupun secara kolektif. Itu makna fiqh. Sebab itu fiqh ini ianya adalah dalam lingkungan ijtihadi, dalam perkara-perkara yang tidak ada nas-nas yang qat'i, dalam perkara yang tidak ada nas-nas yang putus. Adapun dalam perkara yang ada nas dan dalil-dalil yang putus, dalil-dalil yang qat'i, maka kita berpandukan kepada dalil-dalil tersebut. Tidak boleh berijtihad apabila adanya nas-nas daripada Al-Quran dan hadis yang qat'i, yang putus. Adapun apabila tidak ada nas daripada Al-Quranul Karim
tentang sesuatu perkara. Tidak ada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan sesuatu perkara, ataupun dalilnya samar-samar, disebut zanni, dalil yang samar-samar, maka disitulah ruang lingkup fiqh. Ruang lingkup bagaimana kita boleh menjadikan kefahaman yang mendalam, ilmu yang mendalam, kebijaksanaan berkaitan dengan agama ini, berkaitan dengan Islam, menjadi asas untuk kita membuat sesuatu perkara bagi seseorang ulama untuk menentukan hukum dan seumpamanya. Okay. Jadi fiqh ini dalam ruang lingkup ijtihadi, ruang lingkup yang tidak ada nas-nas yang qat'i, nas-nas yang putus. Kemudian as-siyasah, fiqhus siyasah. Fiqh sebagaimana yang telah diterangkan maknanya, adapun siyasah ataupun terjemahan dalam bahasa Melayunya politik. Tetapi yang kita maksudkan dengan siasah ini bukan dalam erti ruang lingkup yang sempit, iaitulah kefahaman politik dalam masyarakat manusia pada hari ini. Kefahaman politik dalam masyarakat manusia hanyalah berkaitan dengan pemerintahan. Bahkan lebih khusus hanya berkaitan dengan pilihan raya umpamanya. Tetapi politik Islam ini luas. Siasah Islam ianya merupakan suatu cabang yang penting di dalam agama ini. Kerana siasah ini berkaitan dengan suatu perkara yang besar yang menjadi tanggungjawab manusia, iaitu tanggungjawab manusia sebagai khalifah, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwasanya Allah mahu menjadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah, iaitu pengganti yang diterangkan panjang lebar antaranya oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Makna pengganti ini ialah menurut Imam At-Tabari, yang pertamanya ialah memikul amanah yang diperintahkan oleh Allah untuk menguruskan muka bumi ini, iaitu mengganti, menjadi ganti kepada amanah yang diturunkan dalam melaksanakan urusan memimpin di atas muka bumi ini. Kemudian makna yang kedua, kata Imam At-Tabari, makna khalifah ini ialah menggantikan satu makhluk yang pernah diamanahkan sebelum ini mengurus dan mentadbir urusan muka bumi, iaitu makhluk jin yang sebelum ini telah dijadikan sebagai khalifah, sebagai pengurus pentadbir di atas muka bumi ini, mentadbir urusan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jin telah melakukan kerosakan sehinggalah ia telah diperangi oleh malaikat dan Allah menjadikan manusia sebagai pengganti. Itu juga merupakan makna khalifah. Jadi khalifah ini disebut oleh ulama tafsir dan ulama-ulama yang lain, iaitulah peranan manusia
dalam menguruskan dan mentadbir urusan muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, menerusi wahyu yang diturunkan bersilih ganti kepada para nabinya yang ditutupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, peranan khalifah ini bermaksud imamah, bermaksud kepimpinan. Manusia ini sebagai pemimpin. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyatihi. Semua kamu manusia adalah pemimpin. Dan setiap daripada pemimpin akan ditanya tentang perkara yang menjadi asas amanah kepimpinan dia. Maka manusia ini adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin manusia yang lain, memimpin diri sendiri, dan juga menjadi tanggungjawab ke arah mengurus dan mentadbir muka bumi Allah. Oleh sebab itu disebut yang dimaksudkan dengan khalifah imamah ini ialah niyabatun an nubuwah fi iqamati din wa siyasati dunya bi. Menggantikan peranan yang dilakukan, dimainkan oleh para rasul. Daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Apakah peranan yang dimainkan oleh para rasul ini? Iqamatud din, iaitu menegakkan agama, mendaulatkan Islam. Makna iqamatud din ini, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah ini berdaulat, menjadi tinggi, menaungi, memerintah. Itu makna Islam berdaulat, mendaulatkan Islam. Iqamatud din bermaksud mendaulatkan Islam, mendaulatkan agama, supaya agama itu berada di atas, supaya agama itu memerintah, menaungi kehidupan manusia, membawa manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian wasiyasatid dunya bih, dan mentadbir urusan kehidupan ini dengan agama. Jadi wasiyasatid dunya bih, iaitu perkataan siasah, politik. Oleh sebab yang demikian, makna siasah dalam Islam yang pertamanya ialah suatu usaha untuk meninggikan kalimah Allah. Itu makna siasah. Sebagaimana peranan manusia sebagai khalifah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Iqamatud din. Kemudian menggunakan agama yang berdaulat itu, Islam, untuk mentadbir urusan kehidupan, mentadbir urusan dunia. Sama ada urusan yang berkaitan dengan ibad wal bilad. Al-idaratu fil ibad wal bilad. Mentadbir urusan kehidupan manusia dan mentadbir urusan kehidupan bernegara. Makna siasah itu dalam Islam ialah menegakkan, mendaulatkan, meninggikan Islam. Itu makna siasah. Mendaulatkan Islam, meninggikan Islam supaya kalimah Allah menjadi tinggi. Supaya Islam itu berdaulat, supaya Islam itu mempunyai kekuatan, dan mentadbir urusan manusia dan negara mengikut Islam. Itu makna siasah. Sudah tentu makna itu berbeza dengan makna politik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh pemikir-pemikir manusia moden pada hari ini.
iaitu politik hanya terhad kepada urusan yang berkaitan dengan negara, pemerintahan. Tetapi dalam Islam, as-siyasah ataupun siasah Islam ini bermaksud meninggikan, mendaulatkan Islam supaya Islam berdaulat dan mentadbir urusan kehidupan manusia dan negara mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, ikhwa wal akhawat yang dirahmati Allah. Maka makna fiqhus siyasah ialah kefahaman yang mendalam, kebijaksanaan dalam memahami Islam. Ilmu yang luas dalam memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan untuk meninggikan Islam dan mentadbir urusan manusia dan negara dengan Islam. Itu makna fiqhus siyasah. Bagaimana kita memahami agama, iaitulah dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah untuk kita membuat keputusan-keputusan, mengistimbatkan hukum-hukum tertentu, mengambil langkah-langkah yang penting dalam usaha untuk meninggikan kalimah Allah dan untuk mentadbir urusan kehidupan manusia dan negara dengan Islam. Itu makna fiqhus siyasah. Sebagaimana yang terdapat dalam tajuk kitab ini. Jadi kitab yang akan kita bincangkan ini adalah kitab untuk kita memahami dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memahami dengan mendalam, dengan luas, dengan bijaksana demi untuk kita membuat keputusan-keputusan, menentukan langkah-langkah yang penting, agenda-agenda yang utama dalam kita menegakkan Islam dan mendaulatkannya serta menjadikan Islam ini sebagai dasar untuk kita menguruskan urusan manusia dan urusan negara. Itu makna fiqhus siyasah. Dan khusus dalam tajuk ini, pengajaran dalil-dalil yang diambil itu daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhus siyasah min siratin nabawiyah. Fiqh siyasah yang diambil daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bermaksud bagaimana kita memahami dengan mendalam, memahami dengan bijaksana perkara-perkara yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami sirah ini, memahami peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Kita memahami dengan bijaksana, memahami dengan mendalam supaya dengan kefahaman tersebut kita dapat membuat keputusan-keputusan, menentukan ijtihad-ijtihad yang bersifat hukum ke arah untuk kita menegakkan Islam dan juga mentadbir urusan kehidupan manusia dan kehidupan negara dengan Islam. Itu makna fiqhus sirah, fiqhus siyasah min siratin nabawiyah. Okay. Yang boleh kita simpulkan maknanya ialah bagaimana kita memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke arah untuk kita membuat keputusan-keputusan, membuat hukum-hukum yang bersifat semasa
Iaitulah hukum-hukum, keputusan-keputusan, langkah-langkah yang kita mahu ambil dalam perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah dan meletakkan Islam ini sebagai asas kepada urusan mentadbir kehidupan manusia dan juga urusan bernegara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah pun ditulis dengan begitu panjang lebar, begitu teliti, ada penapisan-penapisan dan seumpamanya, iaitu bermula daripada seorang ulama yang menulis tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini dia hidup di zaman Imam Malik rahimahullah, di mana Ibnu Ishaq juga adalah di antara orang yang hidup dan tinggal beberapa lama di Madinah, iaitulah kota yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 1 kurun selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Ishaq ini telah mengumpul riwayat-riwayat yang diterima daripada para sahabat, para tabi'in sehingga sampai kepada Ibnu Ishaq. Lalu dia mengumpul riwayat-riwayat ini tanpa dia membuat tapisan. Dia tidak menapis sama ada riwayat ini sahih ataupun sebagainya, kerana ini sifat kita dalam menulis sejarah, sifat dalam menulis sirah. Kerana sirah ini menjadi asas untuk kita mengetahui tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berbeza dengan hadis. Hadis ini untuk menentukan hukum, bahkan menjadi dalil-dalil dalam perkara akidah. Adapun riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Ishaq ini adalah untuk dijadikan teladan manusia, kisah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi iktibar. Sebab itu para ulama dalam bab sunnah, bab hadis ini, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, untuk menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, kandungan akidah, maka hadis-hadis ini mestilah hadis yang sahih. Bahkan ada setengah ulama menyatakan mesti mencapai taraf mutawatir. Hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Okay. Ataupun hadis-hadis sahih yang kuat. Okay. Adapun dalam perkara menentukan hukum, wajib, sunat, makruh, haram dan harus, maka mestilah hadis-hadis itu sekurang-kurangnya hadis hasan. Ada sesetengah ulama kata boleh kita bersandarkan kepada hadis daif yang tidak terlalu daif. Okay. Umpamanya hadis mursal. Hadis mursal. Ada setengah ulama menyatakan boleh kita mengambil dalil daripada hadis mursal dalam menentukan perkara-perkara hukum, sekiranya tidak ada hadis-hadis hasan dan sahih. Itu dalam perkara-perkara hukum. Adapun dalam perkara-perkara lain seperti fadailul a'mal, galakan untuk beramal, tarhib dan targhib, iaitulah hadis-hadis pengajaran yang memberi peringatan dan juga memberi khabar gembira dalam kita melaksanakan sesuatu amal. Ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia seperti perubatan, tib an-nabawi umpamanya. Ataupun yang berkaitan dengan kisah, sirah, cerita yang berkaitan dengan para sahabat, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sirah. Maka para ulama menyatakan
boleh kita mengambil sumber-sumber dan dalil-dalil termasuklah daripada hadis-hadis yang daif. Hadis daif ni tidak tertolak semuanya. Kerana dia hadis, ia masih disebut hadis, cuma lemah. Periwayatannya lemah dan ada lagi beberapa perkara yang menyebabkan ia lemah. Jadi hadis-hadis yang daif ini tetap diambil oleh para ulama. Ada para ulama yang mengambil dia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tarhib dan targhib. Ada yang mengambil hadis-hadis ni dalam galakan beramal, fadailul a'mal. Ada yang mengambil hadis-hadis ini dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu dunia seperti ilmu sains, ilmu perubatan. Dan begitu juga dengan sirah. Tidak salah untuk kita mengambil riwayat-riwayat yang daif. Dengan syarat bukan palsu, bukan maudha', bukan hadis yang direka-reka. Tetapi sekiranya hadis daif masih boleh dijadikan sebagai sandaran dalam perkara sirah. Maka Ibnu Ishaq ini, dia telah mengambil hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak dinafikan ada yang sahih, ada yang daif. Tetapi untuk sirah tidak ada masalah untuk kita mengambil riwayat-riwayat yang seumpama ini. Maka Ibnu Ishaq telah mengumpul riwayat-riwayat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, dilahirkan, bahkan sebelum kelahiran dia sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang dikenali dengan sirah Ibnu Ishaq ataupun tarikh Ibnu Ishaq, di mana kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ini hilang, tidak ditemui. Walaupun ada yang mengatakan kitab ini sudah ditemui di sebuah perpustakaan di Jerman, wallahu a'lam. Tetapi kitab Ibnu Ishaq ini tidak ditemui, hilang. Maka para ulama menyatakan bahawa riwayat-riwayat Ibnu Ishaq ini, walaupun kitab tulisan dia, kumpulan riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Ishaq ini hilang, ianya telah diturunkan kepada murid dia yang bernama Ibnu Hisham. Muridnya bernama Ibnu Hisham, di mana Ibnu Hisham telah menulis riwayat-riwayat daripada Ibnu Ishaq. Ditulis dalam kitab dia An Ibni Ishaq. Dia pun sebut hadis-hadis dia, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kitab Ibnu Hisham ni diwarisi sampai sekarang. Boleh dikatakan bahawa apa yang dikumpulkan oleh Ibnu Ishaq itu ianya ditulis semula dan diwariskan kepada kita melalui kitab Ibnu Hisham, iaitu kitab yang dikenali dengan Sirah An-Nabawiyah, Siratin Nabi, ataupun lebih dikenali dengan Sirah Ibnu Hisham, kitab Sirah Ibnu Hisham. Kitab ini kita warisi sampailah hari ini. Kemudian ada juga riwayat-riwayat yang lain yang ditulis oleh para ulama. Antaranya Ibnu Sa'ad, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Antaranya ada kitab-kitab yang ditulis, termasuklah Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari ini panjang, daripada dunia bermula sehinggalah di zaman dia. Tetapi dalam tu ada kisah-kisah yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman ini para ulama mengumpulkan riwayat-riwayat. Mereka tidak begitu peka ataupun tidak begitu fokus untuk menapis riwayat-riwayat ini. Iaitulah nak tentukan sahih tak sahih, nak tentukan daif ataupun tidak, mereka tak peka, mereka kumpul.
kerana ia sirah, melainkan riwayat-riwayat yang palsu, yang maudha', barulah ditolak. Tetapi sekiranya riwayat itu lemah, mereka kumpul. Sehinggalah di zaman ketika mana para ulama mula menafis hadis-hadis, mula menafis riwayat-riwayat. Lalu ditapis kisah-kisah yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ditapis antaranya oleh Ibnu Kathir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Okay? Bidayah wan Nihayah ni dia cuba untuk menapis riwayat-riwayat sejarah. Okay? Walaupun kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini ianya berkaitan dengan sejarah dunia, tetapi di dalamnya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab ini, di mana Ibnu Katsir cuba untuk menapis. Ada hanya menerima yang yang dipercayai, yang sahih ataupun yang tidak terlalu daif. Okay? Ini dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Okay? Kemudian di zaman kita ini, para ulama menulis kitab-kitab sirah, mereka tidak lagi melihat kepada penapisan. Mereka tidak lagi mengumpul. Pengumpulan sudah dilakukan oleh ulama-ulama lebih kurang 3 kurun yang terawal. Kemudian beberapa kurun selepas itu ditapis oleh para ulama. Maka di zaman kita ini, kita mengambil pengajaran-pengajaran. Ulama-ulama mula menulis kitab untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Okay. Sebab itu, kita lihat banyak kitab-kitab fiqhus sirah. Antaranya ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, yang menulis kitab Fiqhus Sirah. Antaranya ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai, juga Fiqhus Sirah. Dan lain-lain lagi. Para ulama menulis kitab Fiqhus Sirah, iaitu bagaimana kita memahami, mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke arah untuk kita membuat keputusan-keputusan semasa. Keputusan fiqh semasa, fiqh mu'asirah, okay? Untuk kita ambil bagi menentukan keputusan-keputusan fiqh semasa. Okay? Ini dapat kita lihat pengiktibarannya daripada apa yang ditulis oleh antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah dia, Dr. Mustafa As-Sibai dan sebagainya, yang menulis kitab-kitab Fiqhus Sirah ini. Bukan hanya kita memahami cerita-cerita, memahami kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa yang berlaku, hijrahnya, mengetahui apa yang berlaku dalam peperangan Badarnya. Okay? Bukan setakat itu, tetapi kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan semasa, kita mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ia dinamakan fiqhus sirah. Okay? Fiqh, kefahaman, pengetahuan yang mendalam, kebijaksanaan yang meluas daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Okay? Ini bagaimana pendekatan para ulama hari ini. Menulis kitab-kitab sirah ni untuk diambil pengajaran, diambil kebijaksanaan bagi kita menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Adapun kitab Fiqhul Harakah ini berbeza sedikit. Ia tidak seperti mana kitab Fiqhus Sirah yang lain. Di mana kitab Fiqhus Sirah yang lain ini, ia melihat dalam perkara-perkara umum. Kehidupan ini secara umum. Mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil iktibar daripada kisah yang berlaku
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupannya untuk kita melaksanakan kehidupan kita, melangsungkan kehidupan kita. Kita ambil iktibar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah fokus fiqhus sirah. Tetapi kitab yang kita nak kupas ini dia berbeza sedikit. Di mana pengiktibaran yang kita nak ambil daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita nak ambil, jadikan pengajaran, jadikan iktibar bukan dalam perkara kehidupan umum, tetapi dalam perkara yang berkaitan dengan urusan untuk menegakkan Islam, untuk meninggikan kalimah Allah. Dan kita nak ambil iktibar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah yang berlaku menjadi panduan untuk kita mentadbir urusan manusia dan urusan kehidupan bernegara ini dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbezaan fiqhul harakah min siratin nabawiyah dengan kitab-kitab fiqhus sirah yang ditulis oleh para ulama yang lain. Di mana fiqh al-harakah ini fokus kepada usaha, agenda untuk meninggikan kalimah Allah, usaha untuk mendaulatkan Islam, untuk menjadikan Islam sebagai asas bagi mentadbir urusan kehidupan manusia dan negara dengan mengambil daripada pengajaran-pengajaran yang dipelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orientasi yang sedikit berbeza yang diketengahkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam menulis kitab Fiqhus Sirah, Fiqhul Harakah ini. Kitab ini adalah merupakan tulisan-tulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bermula sejak tahun 1980-an. Apabila Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di dalam kuliah duha dia, dalam kuliah duha di Masjid Rusila di Terengganu, Tuan Guru telah mengupas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tulisan-tulisan dalam bentuk nota-nota kuliah ini dikemaskinikan, kemudian dibukukan sehingga lahirlah jilid yang pertama, Fiqhul Harakah daripada Sirah Nabawiyah. Jilid yang pertama. Kemudian setelah itu kuliah duha berkaitan dengan Fiqh Al-Harakah ini telah berkembang sehinggalah sampai kepada jilid yang kedua. Diterbitkan jilid yang kedua. Dan kemudian sehinggalah kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terbitlah jilid yang ketiga. Jadi kitab ini ada 3 jilid. Jilid yang pertama, jilid yang kedua dan jilid yang ketiga. Di mana mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Ada keistimewaan dia. Saya teringat antaranya pesanan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia sebut apabila kita memilih buku-buku yang kita baca, maka perlu kita lihat, kita pilih siapakah penulis dia. Penulis yang menulis buku-buku ni. Penulis yang menulis ni biarlah mereka yang beramal dengan apa yang ditulis. Mereka yang melazimi, yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Kemudian apabila kita memilih buku-buku yang terbaik daripada penulis-penulis yang terlibat, yang memahami, kemudian kita hendaklah mengambil pengajaran-pengajaran khusus daripada buku tersebut. Ia berbeza dengan buku-buku lain yang ditulis kadang-kadang hanya berdasarkan kajian, tidak berdasarkan pengamalan penulis itu sendiri. Dia tulis sekadar pemerhatian. Jadi kitab Fiqh Al-Harakah ini agak istimewa kerana ianya ditulis oleh seorang penulis yang terlibat dengan harakatul Islamiyah, dengan harakah Islam, terlibat dengan usaha untuk meninggikan kalimah Allah, sama ada di peringkat tempatan ataupun peringkat antarabangsa.
Dan kitab ini ianya diajar kepada manusia. Ianya bukan hanya ditulis tetapi dia disampaikan, didakwahkan kepada manusia melalui kuliah duha yang disampaikan oleh Tuan Guru Presiden. Ini menjadi asas yang penting juga, kerana sebagaimana yang kita maklum, di antara sifat golongan Rabbani, iaitulah kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari daripada kitab, dan kemudian sambil-sambil kita belajar, kita memahami daripada nas-nas Al-Quran itu, memahami daripada pengetahuan agama, kita mengajar pula kepada manusia. Iaitulah sifat-sifat menggali ilmu dan mengajar ilmu. Demikianlah yang berlaku kepada penulis kitab ini. Dalam dia menulis kitab ini, dia merujuk kepada kitab-kitab sirah yang saya nyatakan tadi, antaranya sirah Ibn Hisham. Antaranya kitab-kitab sirah yang lain dirujuk. Kemudian Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini telah mengajar kepada manusia. Ini menjadi asas kepada sebuah kitab yang unik. Kemudian kitab ini telah diterbitkan. Ada yang diterbitkan dalam tulisan Jawi pada peringkat awal dan ada yang diterbitkan dalam tulisan Rumi, dan ianya berkembang sehinggalah hari ini. Ada 3 jilid. 3 jilid yang kita boleh lihat di mana jilid ini kemudiannya telah disambung dengan kitab yang terbaru, iaitulah kitab yang disebut Fiqhus Siyasah, daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kitab yang kita bincang ini, ianya adalah berkaitan dengan bagaimana pergerakan harakah Islamiyah. Fiqhul harakah, bagaimana berkaitan dengan harakah Islamiyah, di mana usaha utama harakah Islamiyah ini adalah berkaitan dengan usaha meninggikan kalimah Allah dan usaha untuk mendaulatkan Islam. Usaha untuk mentadbir urusan kehidupan manusia dengan Islam. Itu asas yang diletakkan untuk kita memahami kitab ini. Kesimpulan dia, kitab yang kita bincang, Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah ini, ialah suatu kitab bagaimana kita boleh mengambil iktibar-iktibar yang penting, mengambil kisah-kisah Rasulullah SAW dalam kehidupannya untuk menjadi panduan kita dalam kita bergerak di dalam harakah Islamiyah. Apakah yang diusahakan oleh harakah Islamiyah? Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk meninggikan kalimah Allah supaya menjadi tinggi, mendaulatkan Islam, dan untuk mentadbir urusan kehidupan manusia ini dengan Islam. Jadi Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah ini adalah suatu kitab yang menjadi pengajaran penting kepada kita untuk bergerak dalam harakah Islamiyah yang tujuannya antara lain siasah, iaitulah untuk meninggikan kalimah Allah dan mentadbir urusan manusia dengan Islam. InsyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan mula mengupas jilid yang pertama dengan melihat tajuk diambang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita mengupas kitab Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah ini, kita akan mendapat pengajaran yang penting, khususnya usaha untuk kita menegakkan Islam dan mentadbir urusan kehidupan manusia dan negara dengan Islam yang kita lakukan di dalam gerakan harakah Islamiyah yang ada khususnya di Malaysia ini melalui Parti Islam se-Malaysia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.